Perhimpunan Agung UMNO 2022 bakal menjadi Perhimpunan Agung UMNO yang paling hangat dalam sejarah. Kenapa? Jadi saudara, seperti mana yang kita sedia maklum bahawa pada Perhimpunan Agung UMNO 2021 Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah menjanjikan bahawa pilihan raya umum akan diadakan dan beliau tidak akan menangguh walau sesaat sekalipun. Kali ini saudara, saya nak beritahu dengan tuan-tuan, bila Perhimpunan Agung UMNO berlaku pada November ini, maka genaplah setahun perwakilan UMNO ditipu, dikencing oleh Perdana Menteri kita. Kerana penangguhan yang dia kata tidak akan dibuat walau sesaat sekalipun, akhirnya telah menjadi satu dusta saudara. Bila mana hari ini Tengku Zafrul juga mengesahkan bahawa Belanjawan 2023 akan diadakan pada 28 Oktober. Adakan pun itu silap-silap dah masuk musim banjir baru kita nak buat belanjawan, tuan-tuan. Kalau 28 Oktober baru nak bentang, saudara, saya yakin saudara nak tunggu ianya diluluskan, digazetkan dan sebagainya, diluluskan di peringkat Dewan Negara, maka saudara ada kemungkinan besar, tuan-tuan, pilihan raya paling awal pun selepas Perhimpunan Agung UMNO. Maknanya Datuk Seri Ismail Sabri akan menghadap dengan perwakilan-perwakilan yang tahu beliau telah bersetuju untuk mengadakan pilihan raya segera. Di dalam mesyuarat Majlis Kerja Tertinggi UMNO, beliau telah bersetuju. Di dalam mesyuarat Biro Politik UMNO, beliau telah bersetuju. Di dalam mesyuarat Agung UMNO 2021, beliau telah bersetuju. Dalam mesyuarat Dewan Tertinggi Barisan Nasional, beliau telah bersetuju. Dalam konvensyen sempena ulang tahun Barisan Nasional ke-48 untuk membubarkan parlimen segera. Tapi malangnya setahun selepas itu saudara, kita tahu Perhimpunan Agung UMNO 2021 memang lewat sikit, tetapi kita mengharapkan supaya kita tak berjumpa dengan pilihan Perhimpunan Agung UMNO 2022. Tetapi nampak gayanya saudara, mulai 15 hari bulan ini, maknanya minggu depan, kita akan mula mesyuarat di peringkat cawangan. Sudah pasti kekecewaan para perwakilan di peringkat cawangan akan dibawa pula ke peringkat bahagian. Selepas dibawa ke peringkat bahagian, ianya akan dibawa ke peringkat nasional pada bulan November ini. Jadi saya sedang memikirkan apa pula kalau sebelum ini takkan ditangguhkan walau sesaat. Tidak akan ditangguhkan walau sesaat. Saya yakin tuan-tuan selepas ini takkan ditangguhkan walau sesaat, ataupun ayat tidak akan berganjak walau seinci, sekaki, apa juga alasan yang akan diberikan oleh Perdana Menteri untuk tidak melakukan pembubaran awal. Saya yakin kali ini tidak akan dapat menyelamatkan beliau dalam Perhimpunan Agung UMNO 2022. Segala penipuan, segala janji-janji yang telah dimungkiri, saudara, sudah pasti akan pihak-pihak yang telah ditipu ini akan menggunakan pentas Perhimpunan Agung UMNO untuk meluahkan perasaan mereka. Ini kena hadaplah. Bila main-mainkan perasaan perwakilan UMNO, bila mainkan perasaan akar umbi UMNO, saya yakin saudara, beliau susah. Silap-silap hari bulan mungkin apa yang terjadi kepada geng-geng bersatu yang nak jumpa dia pun akan berlaku perkara yang sama. Silap-silap Perhimpunan Agung UMNO pun dia tak datang kerana takut dibalon lagi sekali.
Takkanlah setiap kali nak kena balon, nak kena bagi envelope putih kan. Mungkin kali ni envelope putih dapat berbakul-bakul sekalipun, balon tetap kena balon. Hari ni di dalam kes Datuk Seri Zahid Hamidi, ini lagi satu hal tuan-tuan, amat menyedihkan saudara. Kerana hari ini semua orang sudah tahu bahawa di dalam laporan SPRM yang dibuat, laporan SPRM itu ialah ke atas Datuk Seri Hishamuddin dan Datuk Seri Zahid yang dipercayai disyaki telah menerima rasuah berhubung dengan visa luar negara. Tetapi yang mengejutkan saudara, dalam mahkamah hari ini kita amat terkejut bila mana kenyataan yang dikeluarkan oleh pegawai SPRM. Saudara, pegawai SPRM Encik Mahir hari ini mengesahkan saudara, walaupun nama Hishamuddin tercatat dalam laporan itu lebih dahulu daripada Datuk Zahid, tetapi siasatan hanya ke atas Datuk Zahid, pendakwaan hanya ke atas Datuk Zahid. Hishamuddin dipanggil untuk bagi keterangan pun tidak, tuan-tuan. Cuba bayangkan saudara, siapa yang melindungi Hishamuddin Tun Hussein On? Yang ini malam ni kita nak kupas. Ini tak ada kena-mengena dengan mahkamah. Tak ada kena-mengena dengan mahkamah. Ini kita nak cerita tentang UMNO. Kerana hari ini Hishamuddin saudara sedang mengintai jawatan. Dia mengintai jawatan presiden, tapi dia tahu presiden kalau dia pergi, dia pun uyuh kan. Jadi setidak-tidaknya dia mengharapkan dia boleh dapat jawatan timbalan presiden UMNO. Tok Mat tu kau nak letak mana? Ketika engkau menjadi pemangku timbalan presiden, kau lari tak cukup tanah, kau tinggalkan jawatan tu, sedangkan kau pemangku timbalan presiden. Tok Mat yang menggalas tanggungjawab, bertanding dan menang, dan dia menggalas tanggungjawab sebagai timbalan presiden. Tiba-tiba hari ini UMNO dah kuat, dia nak kurang-kurang jawatan timbalan presiden UMNO. Memang sedap lah, memang sedap kita lanyak dia. Jemput. Bertanding MT pun belum tentu boleh menang. Kita nak beritahu dengan Datuk Hisham, jangan ingat dia tabur duit setiap bulan pada ketua-ketua bahagian. Ada ketua pemuda dapat, ada naik ketua puteri, ada yang ketua wanita dapat, bukan semua dapat. Kau bagi duit, orang ambil, tetapi belum tentu undi dia akan bagi. Kerana dia orang takkan lupa siapa yang memujuk ahli-ahli parlimen kita, termasuklah Ustaz Syahabuddin Tasik Bulugur tu untuk lompat masuk Bersatu. Dan orang takkan lupa tuan-tuan, bagaimana satu barisan kepimpinan UMNO Sabah berhijrah ke Bersatu, sampai Al-Kebahan bekas usaha politik dia pun marah dekat Hisham kerana anak dia Firdaus, ketua bahagian UMNO Batu Sapi pun terjebak sama masuk Bersatu. Last kali dia tarik handbrake bila tengok BN menang di Cameron Highland, dia tak jadi nak masuk Bersatu, dia tarik handbrake. Hari ini tuan-tuan amat mengecewakan kita, bila mana nama Hishamuddin ada dalam laporan SPRM ini buat, tapi Hishamuddin tak disiasat. Kenapa dia tak disiasat ni saudara? Tidak lain tidak bukan tuan-tuan saudara, dia telah diselamatkan oleh Tun Dr. Mahathir. Kenapa Datuk Zahid saja yang disiasat? Sedangkan kalau kita tengok pendakwaan ke atas Datuk Zahid ini saudara hanya disebabkan buku 35. Buku 35 ni tuan-tuan, hanya disebabkan buku 35. Buku 35 ni ditulis, kemudian dipindahkan di dalam ledger. Ledger ini telah dirampas oleh Encik Mahendra, dan semalam dia beri keterangan, benda tu ada dalam simpanan dia, termasuk dengan pendrive yang dirampas. Hari ni cerita pasal pendrive. Semua maklumat ini ada di dalam media sosial, tuan-tuan boleh baca. Cuma yang peliknya tuan-tuan,
di dalam pendrive ini pihak SPRM di bawah kepimpinan Latifah Koya, saudara. Kita masih ingat lagi. Di bawah kepimpinan Latifah Koya. Nama KJ ada, nama Hisham ada. Hisham punya pegawai ada 2 orang yang menerima duit daripada Ultra Kirana Sdn Bhd ataupun UKSB. Pertama, institusi politik dia iaitu saudara Armizan, dan yang kedua ialah pegawai khas dia iaitu Amin Botak. Tuan-tuan, saudara, saya nak beritahu dengan tuan-tuan, nama Muhyiddin ada, Tan Sri Muhyiddin Yassin ada di dalam meja tersebut. Nama KJ ada dalam meja tersebut. Nama Isyamuddin Turusin ada, dengan 2 orang wakil dia ni tadi. Kemudian nama beberapa orang lain, Syafiq Abdal, Hanifah Ahmad. Tetapi saudara, mereka ini semua tidak disiasat, tuan-tuan. Langsung tak disiasat. Keterangan Isyamuddin pun tak disiasat. Cuma bagusnya Tan Sri Azam Baki baru-baru ni, bila keluar nama-nama ni di mahkamah, beliau memberitahu bahawa mereka-mereka ini akan dipanggil. Okeylah tu, puan-puan ada yang nak dipanggil. Zaman Tan Sri Azam Baki, zaman Latifah Koya, disebabkan dia pun dilantik daripada ahli majlis kerja tertinggi ataupun ahli majlis pimpinan tertinggi PKR, tuan-tuan, wakil rasmi Pakatan Harapan di dalam sebuah institusi yang dipertanggungjawabkan untuk membendung aktiviti rasuah. Cuba bayangkan orang politik menjaga institusi yang hari ini telah bertukar daripada Badan Pencegahan Rasuah dinaik taraf menjadi Suruhanjaya. Kenapa Pak La dulu naik tarafkan BPR kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah, SPRM? Supaya ianya bebas, bebas, tuan-tuan. Tapi malangnya, bila Latifah Koya diletakkan situ, di mana ada kebebasan? Macam mana pegawai-pegawai SPRM nak menyiasat tanpa mengira bulu, tuan-tuan? Itu sebab pegawai penyiasat ni pun dia fokus siasat Datuk Zahid saja. Kononnya kerana hanya siasat kes yang berkaitan dengan visa luar negara. Tetapi dia lupa bahawa visa luar negara ni bermula zaman Isyamuddin lagi. Datuk Zahid cuma sambung. Ini saudara,